Kelab Badminton. Okey, untuk pengetahuan semua, guru penasihat Kelab Badminton, Cikgu Muhammad Khairi, Ustaz Abdul Mutakin, Cikgu Azhana, Cikgu Nur Azrin, Cikgu Sandita dan Cikgu Nurliza. Baiklah, kita mulakan. Okay, sebelum itu, salam perkenalan semua. Cikgu perkenalkan dulu nama cikgu. Okay, nama cikgu Nurhuda binti Ibrahim. Boleh panggil Cikgu Huda. Boleh panggil Cikgu Huda. Okay, cikgu berasal daripada Johor Bahru, Johor. Johor Bahru, Johor. Okay, dan cikgu di sekolah King Edward, cikgu ialah guru pelatih bahasa Cina. Ada anak murid Lausha kat sini. Lausha nampak ada satu suara ni. Okey, boleh panggil Cikgu Huda. Baiklah. Okey, sekejap saya admit. Okay, hari ini kita nak belajar cara pegang raket. Siapa kat rumah ada raket sekarang? Ada. Okey, siapa yang ada boleh ambil. Siapa yang ada boleh pegang raket. Siapa yang tak ada boleh pegang pensel ataupun pensel panjang pun boleh. Boleh cikgu. Okey, cikgu tunggu. Dah. Okey, sudah. Cikgu tak ada raket, cikgu pegang marker. Kalau tak ada raket, pensel pun boleh. Pensel panjang. Pensel panjang. Dah. Okey, sudah semua? Dah cikgu. Dah. Okey, cara pegangan raket yang pertama. Pegangan raket hadapan. Okey, boleh tengok PPT. Bila pegang hadapan, pertama kita pegang raket. Okey, cikgu pegang marker ya. Okey, pegang raket. Macam ni. Cuba ikut gambar. Pegang raket. Yang tak ada raket boleh ambil pensel. Dah. Okey, dah. Okey, pastikan tangan yang mengadap ada bentuk V. Okay, nampak tak tangan cikgu? Dia ada pegang bentuk V. Kalau ada bentuk V tu maknanya betul. Itu ialah cara pegangan raket hadapan. Dapat cikgu. Okey, macam ni. Inilah pegang raket hadapan. Okey, siapa nak tunjuk? Dia tunjuk kat kamera, cikgu nak tengok. Okey, Vignesva tengah pegang. Okey, macam mana pegang ni? Genggam macam ni. Okey. Satish? Betul. Macam tu. Dia ada bentuk V. Depannya ada bentuk V. Okey. Semua dah buat? Inilah cara pegang raket hadapan. Betul. Betul, Wak Izra. Betul. Okey. Viranesh pun betul. Okey. Inilah cara pegang raket pertama. Pegangan raket hadapan. Okey. Semua dah boleh? Kita tengok cara kedua. Boleh. Cara yang kedua, pegangan raket kilas. Okey. Backhand grip. Macam tadi juga, tapi jari kita dekat atas. Cara saya tunjuk. Nampak tak? Okay, cuba buat ikut cara gambar macam ni. Macam tu. Ibu jari. Okay, betul. Rough image. Macam tu. Okay, tu nama Firas. Betul. Betul. Macam tu. Ini ialah pegangan raket kilas. Untuk kita backhand. Pukulan backhand macam mana? Daripada ni, daripada belakang. Ke depan. Macam tu. Okay. Inilah cara, ni asas, kemahiran asas cara pegang raket kena pegang yang betul supaya tangan kita tidak tercedera semasa bermain.
Okey. Supaya pegangan tangan kita pun tak terselir. Kita kena pegang dengan cara yang betul. Okey. Jadi, terima kasih semua. Semua boleh letak raket. Selain tahu cara pegang raket, apa lagi yang kita kena tahu apa lagi yang kita kena bersedia sebelum bermain badminton? Kat sini cikgu ada bagi 3 aspek. Pertama, jenis pakaian. Sebelum main badminton, jenis pakaian sesuai pakaian apa? Seluar track shoot. Pakaian badminton. Seluar track shoot. Lagi? Baju yang Baju pakai baju apa? T-shirt apa? t-shirt. Baju. T-shirt sukan. Betul. Boleh ke pakai baju Melayu? Tak boleh. Tak sesuai. Tidak sesuai. Okey. Lagi yang kedua, aspek kedua. Alatan yang perlu dibawa. Shuttlecock. Sebelum nak main badminton, kita kena sediakan Raket. raket. Shuttlecock. Betul, raket badminton. Lagi? Court. Kita kena main dekat Bulu court. tangkis. Bulu tangkis. Pandai bulu tangkis. Okey. Lagi kalau kita cedera, kita kena bawa apa? Untuk kalau kita terselir semasa main, kita kena ada alatan. Kita kena sediakan. Siapa tahu? Medkit. Betul. Aid kit. Keselak apa? Kotak kecemasan. Betul. Yang tiga, ada juga aspek dan emosi kita. Maknanya sebelum bermain, fizikal kita kena sihat. Kita kena sihat, tak boleh demam. Kita nak bermain kan? Okey, kita brainstorm kejap. Okey, lepas ni ialah latihan berkumpulan. Okey, kita akan bincangkan 3 aspek tadi di Jamboard. Okey, siapa dah download aplikasi Jamboard? Saya. Saya. Okey, semua dah kan? Bagus. Terima kasih. Saya dah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Lausya ajar dulu macam mana nak guna Jamboard, okey? Lukis. Okey, pertama kita tengok dulu cara nak guna Jamboard. Okey, cara guna Jamboard. Okey, nanti cikgu akan bagi link. Dekat chat box nanti tengok cikgu akan bagi link. Sekarang ni cikgu ajar dulu macam nak guna Jamboard. Okey. Yang guna laptop tak payah download Jamboard ya. Ni untuk yang guna telefon je kena download Jamboard. Okey. Nanti bila awak tekan link tu akan jumpa paparan seperti dalam PPT Lausya tunjuk ada paparan badminton. Lausya ada bagi peta minda. Nanti semua akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. 3 kumpulan. Pertama sekali, tekan link tu, cari kumpulan masing-masing punya Jamboard. Satu kumpulan satu. Masa nak cari, okey dekat bahagian atas nanti nampak tak dalam bulatan tu ada tekan kiri kanan. Nanti cari kumpulan masing-masing punya. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Okey, dah cari kumpulan masing-masing, Jamboard masing-masing. Dekat bahagian bawah ada emoji, ada ikon pensel. Nanti ada ikon pensel tu, tekan ikon pensel tu untuk edit. Kita nak tulis jawapan, kita kena tekan ikon pensel tu. Lepas tu dekat dalam peta minda cikgu dah sediakan ada banyak sticky note kosong. Cikgu ada bagi satu contoh kat situ. Apakah jenis pakaian yang sesuai masa kita main badminton? Baju sukan kan? Boleh penuhkan lagi sticky note tu dengan jawapan-jawapan. Edit. Lepas tu tulis. Okey? Kan double click dekat sticky note tu. Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okey, lepas ni kita akan masuk breakout room. Okay, kita akan masuk breakout room. Bincang dalam kumpulan masing-masing. Sekejap, cikgu bagi dulu link Jamboard ya.
Okey, semua nampak tak link Jamboard dekat Nampak. komen? Okey, Nampak. tekan. Tekan dulu. Lepas tu patah balik Google Meet sebab cikgu nak bahagikan kumpulan record room. So tekan dulu link tu. Dah. Okey, dah tekan patah balik ni. Dah tekan masuk balik Google Meet. Okey, masuk balik Google Meet. Okey, semua dah ready? Cikgu akan bagi kumpulan lepas ni. Okay, sekarang kita ada 5. Semua balik kepada Google Meet. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, semua dah kat sini. Cikgu akan bahagikan kumpulan. Shuffle. Okey, boleh tekan join. Yang paparan join. Tengok awak kumpulan mana, kumpulan 1 ataupun kumpulan 2 ataupun kumpulan 3. Yang tak masuk lagi boleh masuk. Cikgu ada nampak siapa yang tak masuk lagi. Tok Vinesh boleh?
Dalam kumpulan ni nak kena bincang ke apa ni? Ana? Sanggita? Murid tengah jawab kot di Jamboard. Oh, Cikgu, saya dah dapat buat Jamboard. Weakness tak ada, dah install belum? Saya dah install. Dah install lama dah. Saya masuk tak Cuba try. boleh. Okay. Jangan conteng Jamboard tu, klik dekat sticky note yang warna pink ke kuning, klik, lepas tu tekan edit. Dalam klik edit, lepas tu you type jawapan awak. Oh, Sanggita ni maksudnya kalau kita nak buat macam grouping Ya, sebab Huda tadi dah bagi link untuk join group tu. So budak semua klik join, automatik akan terbahagi masuk kumpulan 1, 2, 3. So murid jawab ikut mind map yang telah Cikgu Huda prepare tadi. Oh, okey, faham. Tinggal kita dua orang je Sanggita, Itulah saya pun pelik lah. Saya tak tahu pensyarah dia siapa, Cik Fazila ke? Yang mana satu cara Lepas tu dia kat kita Jamboard tak tu, tahu. kat Jamboard tu budak tengah conteng sebab dia tak tahu nak type kat mana. Oh, Dia yelah macam jadi scribble. budak kita kan tak expose dengan benda ni. Kesian Huda. Budak ada buat M besar lah, duk conteng tak. Macam mana Sanggita masuk Jamboard dia lah? Saya klik, tadi dia kata klik, dia bagi link Jamboard, saya pun klik je, lepas tu dia suruh saya join group tu, dia ingat saya murid, saya tak join, tapi saya boleh tengok. Ada budak jawab kasut, bagus, ada budak jawab kasut. Okay. Saya 145 ada Google Meet badminton, bukan badminton, Scrabble pula. Ya Allah. I keluar sekarang kot Hazrin. I keluar sekarang. Lah. Okay, Okay, bye. bye. Sulit sih dengan murid saya mulai ni. Mana main murid teacher. Iya. Kita boleh live lah kot kan?
Cikgu, saya tak boleh buat jambul lagi. Saya tak boleh buat jambul. Cikgu, saya tak boleh buat jambul. Tak pandai. Okey, Saya tak boleh buat jambul. tak boleh buat. Tahu macam mana buat? Okey, macam ni. Okey, cikgu ajar lagi sekali macam mana nak guna Jamboard, okey? Okey, cikgu ajar lagi sekali macam mana nak guna Jamboard. Dengar betul-betul. Okey, sini cara guna Jamboard. Cari kumpulan masing-masing. Lepas tu dekat Jamboard tu cikgu dah bagi dah sticky note. Cikgu, saya boleh jumpa dah. Okey, yang sticky note tu awak double click. Lepas tu awak dah boleh tekan dah type dekat sticky note tu. Tengok kena tekan dulu ikon pensel kat bawah. Tapi siapa conteng tak tahu. Cikgu, Ya. saya kena masuk. Saya kena masuk. Saya nak masuk. Macam tu kena tekan apa? Oh, tekan join. Siapa Okey, conteng? kumpulan tadi. Baik. Okey, tak apa. Sekarang ni kita buat sama-sama. Kita buat Jamboard sama, okey? Sekejap. Ingat tak kumpulan masing-masing tadi? Kumpulan berapa? Tak tahu. Ingat. Saya kumpulan Okey, satu. ingat. Okay, kejap lagi cikgu nak tanya ikut kumpulan ya. Okey, cikgu. Okey. Sekejap cikgu share screen. Kejap ya. Okey, nampak tak share screen? Cikgu buka Jamboard sekarang. Nampak. Okey, nampak. Sekarang ni Nampak. cikgu tanya ikut kumpulannya. Kumpulan 1. Siapa ingat kumpulan 1 tadi? Saya. Okey, kumpulan 1. Okey, apa jenis pakaian sesuai masa main badminton? Baju sukan. Okey, track shoot. Okey, cikgu tuliskan ya. Track shoot. Okey, lagi? Kasut. Kasut, pandai. Kasut sukan. Okey, lagi? Raket. T-shirt. Raket. Raket. Ni pakaian. T-shirt. T-shirt. T-shirt apa? T-shirt sukan. T-shirt sukan. Pandai. Lagi? Siapa present? Sekejap. Resume. Apa tadi? Baju Bag. sukan. Baju sukan. Okey dah. T-shirt sukan dah. Kena pakai stoking tak? Kena. Kena. Pakai stoking. Kalau tak nanti kaki becek. Siapa yang kumpulan 1 boleh conteng juga? Janganlah menconteng. Cikgu, saya tak boleh masuk. Siapa conteng? Okey. Tulis token. Cikgu, saya pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk? Cikgu, Cikgu bagi saya tak boleh tekan link. masuk. Cikgu tekan link ya. Saya tak dapat. Cikgu bagi link dekat Jamboard. Cikgu bagi link dekat chat box. Tekan link tu. Siapa menconteng? Jangan conteng. Lah, Okey. Ustaz.
Ya. Cikgu. Bag badminton. Beg sukan boleh? Cikgu sudah hantar link ke? Cikgu dah hantar link dekat chat box. Chat box लड़का. Chat box लड़का. Chat box लड़का. Chat box में के. Cikgu lagi sekali send itu link. Okey, ada orang dah tulis sukan. Cikgu ada orang conteng. Siapa conteng? Badminton. Okey, jenis pakaian apa? Jenis pakaian. Cikgu tak dapat. Tak dapat. Okey, sekarang ni semua balik Google Meet. Semua balik Google Meet sekarang. Balik Google Meet. Balik Google Meet. Semua dah ada balik kat sini? Tunggu cikgu. Dah. Okey, bagus. Okey, semua dah balik Google Meet. Okey, cikgu bacakan ya jawapan yang ada. Siapa yang sempat? Okey, kumpulan 1. Ada 1, kasut sukan. Betul tak? Jenis pakaian pakai kasut sukan. Betul. Okey, betul. Lagi tadi kita dah cakap dah tadi. T-shirt sukan. Bag badminton. Beg badminton. Beg badminton jenis pakaian ke? Tak bawa. Itu bahagian alatan. Okey. Ni pakaian yang kita pakai. Okey, semua balik Google Meet. Jangan menconteng. Semua balik Google Meet. Dah tak payah conteng. Okey, tak apa. Lain kali kita boleh guna lagi. Hari ni kita praktis je main Jamboard macam mana. Lepas ni boleh guna lagi. Cikgu nak cikgu nak perkenalkan cara guna Jamboard. Okey, jenis pakaian. Okey, kita tengok kumpulan 2. Persediaan alatan. Okey, betul. Ada jaring badminton. Kita kena pasang jaring badminton dekat court. Ada raket, betul. Raket. Bulu tangkis, betul. Bag Lagi apa lagi tadi? Bag sukan. Beg sukan boleh, beg sukan. First aid pun boleh kat sini, first aid. First aid kotak kecemasan. Kita guna jika ada kecederaan. Kita boleh terus ubatkan. Cikgu. Kita tengok ya. Cikgu. Ya, saya. Saya tak dapat link. Okey, Teacher tak dapat contact link. number. Teacher contact dekat nombor saya 0113668. Cikgu bagi dekat Telegram boleh? Cikgu bagi kat Telegram ya. Boleh. Dapat. Bagi kat Telegram. Dapat. Okey, yang dah dapat dah. Okey. Tak apa. Kita dah habis dah guna Jamboard. Okey, kita tengok kumpulan 3. Kesediaan fizikal dan emosi. Pertama, dalam keadaan sihat. Betul tak? Kesediaan fizikal emosi kita. Fizikal, tubuh badan kita kena sihat. Siapa menconteng? Dah, tak payah conteng dah. Tak payah conteng dah. Kita nak bincang sekarang ni jawapan. Nanti lepas ni boleh main lagi Jamboard. Semua dah download, lepas ni boleh main. Sekarang ni kita dengar cikgu cakap. Okay, cikgu nak cakap. Kesediaan fizikal dan emosi. Fizikal, tubuh badan kita. Kita kena dalam keadaan sihat. Sebelum bermain, kita kena sihat lah. Tak boleh demam ke. Sihat baru boleh kita main dengan betul. Dalam keadaan sihat. Bersenam sebelum bermain, betul. Kita kena sebelum bermain badminton, kita kena senam dulu. Buat pemanasan badan. Buat pemanasan badan. Stretch up. Siapa tahu pemanasan badan buat macam mana? Sebelum bersukan, cikgu suruh buat apa dulu? exercise. Stretching. Stretching, betul. Stretching. Regangkan tangan, pinggang, kaki. Semua ni kena buat dulu. Kena buat dulu before main. Kasut sukan bukan kategori kesediaan fizikal emosi. Okey. Kasut sukan dekat bahagian pakaian. Okey, raket. Raket pun bahagian alatan.
Semangat sebelum bermain. Penting tak kena ada semangat sebelum bermain? Penting. 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 Betul, penting. Semangat bermain ni kita cakap kesediaan emosi kita. Emosi sebelum bermain kita kena semangat. Okey, terima kasih murid-murid. Kita dah habis Jamboard. Kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Okey, sekejap cikgu share screen. Ya, ada masalah. Siapa angkat tangan? Okey, kita sambung ya. Okey, dah siap kesediaan sebelum. Okey, semua dah boleh. Semua balik Google Meet? Dah. Semua dah balik belum Google Meet belum? Dah. Jangan duduk kat Jamboard. Cikgu nampak ada yang duduk kat Jamboard tu. Kita nak masuk balik. Okey, kita sambung Google Meet. Kita pergi tajuk seterusnya. Tadi cakap pasal kesediaan emosi kan? Kesediaan emosi sebelum bermain. Kita kena semangat. Jadi cikgu nak ajar hari ni semangat kesukanan. Semangat kesukanan. Okey, contoh semangat kesukanan. Okey, siapa pernah tengok bola sepak, permainan bola sepak? Saya. Ya, pernah kan? Sebelum bermain, pemain-pemain buat apa dulu? Salam. Ready. Betul. Dia salam dengan pelawan dia. Dengan kumpulan pihak lawan. Nyanyi Cuba lagu. cakap, kenapa dia bersalam dulu sebelum perlawanan bermula? Tanda hormat. Betul. Dia tanda hormat Liverpool. Dia tanda hormat pihak lawan. Sebelum bermain, kita salam dulu dengan pihak lawan kita. Ini adalah contoh semangat kesukanan. Mari kita tengok apa contoh semangat kesukanan. Okey, kita kan badminton. Siapa kenal pemain badminton Malaysia, Lee Chong Wei? Saya kenal. Semua kenal kan? Cikgu nak tunjuk semangat kesukanan pemain Malaysia Lee Chong Wei dan juga pemain Cina Lin Dan. Kenal tak Lin Dan, pemain Cina? Kenal. Betul. Okey. Tak kenal. Okey. Ada satu pemain Cina, kawan baik Lee Chong Wei. Namanya Lin Dan. Okey, kat sini kita tengok apa semangat kesukanan antara dua pemain ni. Okey, kita tengok video. Kesian dia lagi. Kaki dia sakit. Cikgu hantar video ni dekat grup Telegram ke? Cikgu tunjuk kat sini je. Nak ke video ni? Tengok video. Apa Lin Dan buat bila Lee Chong Wei sakit? Tolong. Tolong. Dia tolong. Kesian. Okey. Tadi ada yang jawab. Bila Lee Chong Wei sakit, Lin Dan tolong. Tolong papa panggilkan yang ni lah yang rawat. Tolong angkat. Naik papa, naik ni. Papa Andu. Okey. Ini adalah contoh semangat kesukanan. Inilah contoh semangat kesukanan. Bila kita main, kita berlawan. Tapi bila habis bermain, kita kawan dengan pihak lawan. Kita kena tolong menolong walaupun kita berlawan dengan dia. Ini adalah contoh semangat kesukanan yang baguslah. Okey, kita tengok juga pula semangat kesukanan yang kedua, video kedua. Pemain yang sama, Lee Chong Wei dengan Lin Dan. Ini ialah semasa Sukan Olimpik Rio 2016. Semi-final. Okay, kita tengok.
Okey. Siapa boleh teka apakah semangat kesukanan dalam video ni? Menghormati. Hormat menghormati. Lagi? Tolong menolong. Tolong menolong. Okey. Dalam video ni Lee Chong Wei menang, betul tak? Datuk Lee Chong Wei Ya. menang. Semi-final ni Datuk Lee Chong Wei menang. Lindan buat apa bila Lee Chong Wei menang? Jabat tangan. Dia jabat tangan, dia peluk. Dia peluk, jabat tangan. Dia ucapkan tahniah. Dia kalah, walaupun dia kalah, Lindan kalah dalam ni, tapi dia jumpa Lee Chong Wei, dia jabat tangan, dia peluk. Ini adalah salah satu contoh semangat kesukanan. Jadi kita lihat. Okey, kita dah tengok video ni. Apakah contoh semangat kesukanan? Yang pertama, hormat dan patuh peraturan permainan. Hormat dan patuh peraturan permainan. Setiap perlawanan ada permainan dia. Jadi kita kena hormat dan patuh. Tak boleh kalau kita nak langgar peraturan, tak boleh. Kita kena hormat. Yang kedua, terima kekalahan. Apa maksud terima kekalahan? Redha. Bila kita kalah. Dia jawab redha. Bila kalah apa? Redha. Redha, terima. Maksudnya bila adat kalah dan menang ni adat permainan. Ada yang kalah, ada yang menang. Bila kita kalah, kita kena terima kekalahan. Tadi Lindan bila kalah, dia ada marah-marah ke? Tak ada. Tak ada. Tapi dia pergi lagi. Dia pergi ucapkan tahniah pula dekat Lee Chong Wei kan? Itu maksud dia terima kekalahan dengan hati yang terbuka. Okey. Jadi bila kita sokong pihak satu permainan, bila kalau tim yang kita suka tu kalah, kita kena terima. Terima. Tak boleh pergi marah pula yang pihak lawan. Kita kena terima kekalahan. Okey, siapa yang nak bacakan nombor 3? Saya. Ada seorang cikgu. Hormat Okey. pihak lawan. Betul, hormat pihak lawan. Semasa main, kita kena hormat pihak lawan. Tak boleh masa marah-marah ataupun bersikap kurang sopan. Kita kena hormat pihak lawan. Walaupun pihak lawan kita tu umur lebih muda ke daripada kita. Kita main dengan adik kan. Kita kena hormat juga pihak lawan. Hormat. Okey, yang keempat, menjaga persahabatan. Persahabatan. Bila kita bermain, dalam gelanggang kita lawan. Tapi bila luar gelanggang kita kena Jaga. kita kena berkawan dengan dia. Kita kena jaga persahabatan. Tak boleh lah kita luar gelanggang pun kita berlawan juga. Tak boleh. Kita kena jaga persahabatan kita. Walaupun kita main kawan kita, kat luar kita still kawan. Macam Lindan dengan Lee Chong Wei. Walaupun satu Malaysia, satu China. Tapi habis game, dia berkawan. Okey, penting tak semangat kesukanan ni? Penting. Penting. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Apakah kepentingan semangat kesukanan? Okey, cikgu akan bagi link di Padlet. Boleh isi, semua boleh isi jawapan di Padlet. Okey, sekejap cikgu bagi dekat chat. Okey, cikgu ajar dulu macam nak guna Padlet, okey? Nanti cikgu bagi link tu, akan keluar paparan seperti ini. Kepentingan semangat kesukanan dalam perlawanan badminton. Nampak tak bulat dekat bawah tu ada tanda tambah? Nampak. Tambah. Nanti tekan tambah tu, dah keluar dah yang paparan kedua. Boleh tulis. Kepentingan. Okey? Okey, sekarang cikgu bagi link dekat chat box. Okey, semua boleh tekan link Padlet yang cikgu bagi. Cikgu saya dah masuk. Okey, dah masuk. Nampak tak? Kat situ ada satu contoh. Kepentingan semangat kesukanan. Kita ada perlawanan yang adil. Apa lagi kepentingan semangat kesukanan? Boleh jawab.
Semua kena jawab satu. Nak jawab lebih boleh. Tapi semua kena jawab satu, fikir. Nanti kita bincangkan. Hmm. Tulis saja apa-apa yang terlintas. Kenapa kita kena ada semangat kesukanan? Kalau tak ada semangat kesukanan, apa jadi? Boleh tulis. Tercendera. Okay, cikgu dah nampak dah ada 3 jawapan. Dah habis tu boleh komen, boleh like dekat jawapan kawan-kawan. Boleh. Boleh komen, boleh like. Komen yang komen ikut jawapannya, jangan tulis benda lain. Cikgu bagi masa 5 minit untuk fikir. Kalau suka jawapan kawan boleh like. Tercendera. Cikgu set masa ada lagi 4 minit. Semua kena tulis ya. Semua kena tulis satu. Nak tulis lebih pun boleh. Untuk permainan yang lebih hebat. Betul? Cendera. Tercendera. Bagus ni jawapan. Lain boleh tulis lagi. Ada lagi masa. Ada lagi masa 3 minit. Kalau tak ada semangat kesukanan, apa jadi? Tercendera. Cedera. Betul boleh cedera. Cedera perasaan. Cedera sedih. Tercendera. Kita sedih lah kalau tak ada semangat kesukanan. Kecewa, betul? Banyaknya like. Perlawanan yang adil. Ada 7 like. Ada lagi 1 minit. Tercendera.
Cenderu. Tercemburu. 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 Lagi 40 saat sebelum kita bincang jawapan. Dua, satu. Okey, masa dah habis. Semua boleh masuk Google Meet. Kita bincang sebelum kita tamat sesi petang ni. Semua dah balik Google Meet? Dah. Okey, dah. Okey, kita baca satu. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Kita tengok apa jawapan kawan-kawan. Kepentingan semangat kesukanan dalam perlawanan badminton. Dapat badminton ataupun mana-mana sukan yang lain lah. Okey, yang pertama, perlawanan yang adil. Betul. Untuk pastikan sukan yang kita main tu, kita berlawan tu dengan adil. Maknanya kita hormat peraturan kan. Hormat pihak lawan untuk memenangi perlawanan. Menghormati. Okey, siapa conteng ni? Okey, yang kedua, dapat melahirkan masyarakat yang aktif. Okey, betul? Kenapa boleh, saya boleh fikir, kenapa melahirkan masyarakat yang aktif bila kita mempunyai semangat kesukanan? Siapa yang jawab ni? Melahirkan masyarakat yang aktif? Melahirkan masyarakat aktif. Bila kita ada semangat kesukanan, kita aktif bersukan, betul? Itu ke jawapan Muaz? Cikgu fikir bila kita ada semangat kesukanan, kita boleh kekal, masa kita berlawan tu kita kekallah aktif bersukan. Kita tak adalah rasa lemah semangat, kita tetap aktif semasa berlawan. Okey, yang ketiga, supaya dapat memotivasikan pemain. Kenapa boleh memotivasikan pemain? Bila ada semangat kesukanan. Siapa yang jawab ni? Okey, bila ada semangat kesukanan, kita dapat bila kita ada semangat kesukanan, kita bermotivasi untuk main, betul tak? Maknanya kita tidaklah putus asa, kita kekal main sampai ke akhir perlawanan. Okey, cikgu bacakan jawapan seterusnya. Okey, betul. Jawapan seterusnya, ini paling banyak komen apa ni? Yang seterusnya, menjaga persahabatan. Betul tak jawapan menjaga persahabatan? Betul, jawapan menjaga persahabatan. Penting semangat kesukanan ni. Kalau tak, nanti habis lawan, bila kalah bergaduh pula. Tak boleh. Walaupun kalah, kita kena masih lagi menjaga persahabatan kita dengan kawan-kawan. Okey, seterusnya. Jika tiada semangat kesukanan, nanti putus asa. Betul tak? Betul. Kalau tak ada semangat kesukanan,
Contohnya, kita tak pihak lawan tak hormat keputusan pengadil ataupun tak hormat peraturan yang disusun. Nanti kita jadi putus asa sebab tak adil, tak bestlah main kan. Jadi kena jaga semangat kesukanan. Kena jaga. Ni cikgu mute kan. Okey, lagi. Supaya tidak berasa kecewa. Betul, supaya tidak rasa kecewa. Ada 3 like. Okey, cikgu pun like. Okey, untuk perlawanan yang adil, betul? Menghargai persembahan, mengisi persahabatan. Maksudnya, menghargai perlawanannya. Siapa yang tulis ni? Menghargai persembahan. Saya. Maksudnya perlawanan ke? Persembahan perlawanannya. Kita menghargai perlawanan tu. Setiap perlawanan bermakna untuk latihan kita. Okey. Mengisi persahabatan, mengucap tahniah. Betul. Mengucap tahniah kepada yang menang tu ialah semangat kesukanan. Seterusnya, untuk permainan lebih hebat. Betul. Jika kalau tak ada semangat kesukanan, permainan tu tak best pun kita tengok. Setuju tak? Tak adil, bergaduh, seronok ke nak tengok perlawanan yang macam tu? Tak. Tak kan? Jadi untuk permainan lebih hebat. Seterusnya, berhormat pihak lawan. Okey, jawapan terakhir. Apabila tiada semangat, tiada kepercayaan dia akan menang. Tiada kesungguhan, tiada kehormatan. Betul? Bila kita tak semangat kesukanan, kita rasa tak percaya kita boleh menang tu, kita akan main dengan ala kadar. Tak ada kesungguhan masa main. Jadi penting semangat kesukanan ni. Okey, baiklah. Terima kasih semua. Jawapan yang sangat bernas. Terima kasih. Okey, sebelum tu cikgu rumuskan dulu. Hari ni kita belajar apa pertama sekali tadi? Kita belajar apa tadi hari ni? Raket. Cara memegang raket. Betul. Cara pegang raket. Kita belajar cara pegang raket. Lepas tu seterusnya kita dekat Jamboard tadi kita buat apa? Dekat Jamboard tadi kita bincang persediaan sebelum bermain. Ada 3. Pakaian. Pakaian sebelum bermain kita kena pakai pakaian apa? Elok. Yang elok, yang sesuai. Yang sesuai. Pakaian sukan. Okey, alatan badminton apa? Wiket. Raket dan shuttle. Raket badminton. Okey, betul. Bulu tangkis. Bulu tangkis, betul? Okey. Net. Net. Betul. Kena pasang net dekat court badminton. Tiang. Okey, yang tiang net. Wan Nazrin pernah pasang ke? Pernah pasang net? Ada? Pandai. Tahu. Okey. Okey, seterusnya persediaan sebelum bermain. Fizikal kita kena sihat. Kena sihat. Lepas tu kita kena stretching dulu. Sebelum bermain kita kena stretching. Emosi kita sebelum bermain. Kita kena ada semangat. Apa tadi kita baru belajar? Semangat? Kesukanan. Betul. Semangat kesukanan sebelum bermain kita kena ada semangat kesukanan. Baiklah kelas, hari ni itu sahaja yang kita belajar hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Ego. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah Huda. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih boleh keluar cikgu Ann ya.
Hello.